الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Terima kasih saya rakamkan kepada saudara pengacara majlis. Seterusnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani, pengurusi jawatan kuasa bertindak pembangunan belia dan sukan Negeri Sembilan. Yang berusaha Ustaz Syamsul Amar bin Shu'aib, Pegawai Agama Islam Daerah Seremban, Ketua-Ketua Jabatan dan Wakil Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Ketua-Ketua Penolong Pengarah dan Pegawai-Pegawai Agama Islam Daerah yang saya kasihi, Jawatan Kuasa Masjid Tok Kelana Petra Lela Muhammad Yusof Sikamat, dan tahniah saya ucapkan masjid ini diangkat menjadi Masjid Daerah Seremban. Mudah-mudahan terus semarak dan terus makmur hendaknya dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bagi menyatakan ciri orang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang mengimarahkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja masuk dalam bulan Sya'ban, tak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan Mubarak. Dan sebelum Sya'ban kita baru lepas bulan Rajab. Bulan Rajab ada satu peristiwa besar berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku di antara tahun ke-11 ke tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu juga menggambarkan betapa pentingnya masjid dalam peristiwa rihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan, malaikat Jibril boleh bawa Nabi Muhammad daripada bumbung rumah Ummu Hani terus ke Sidratul Muntaha. Yang itu tidak berlaku. Allah susun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada rumah Ummu Hani pergi ke Telaga Zamzam di Masjidil Haram. Daripada situ Nabi terus berangkat pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi solat 2 rakaat di situ. Nabi keluar daripada masjid, Nabi teruskan lagi perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ baginda melihat ada Baitul Ma'mur, di mana tempat para malaikat bertawaf. So Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan institusi masjid. Paling tidak orang Islam ingat dalam kehidupan mereka ni, perjalanan kehidupan itu mesti dihiaskan dengan masjid. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih barakah, tidak ada tempat yang lebih dikasihi, disayangi, jatuhnya pandangan Tuhan melainkan masjid. Tuan-tuan pergilah mana sekalipun, biar setinggi mana, biar sehebat mana istana seseorang, biarpun berlantaikan berlian permata, pintu diukir dengan emas, dia tidak akan sama dengan masjid yang dibina atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat masjid yang pertama sekali Nabi bina bila Nabi sampai di bila Nabi sampai di Madinah. Kita semua tahu Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sampai Madinah Nabi buat 3 benda. Pertama sekali Nabi bina masjid. Keduanya Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Yang ketiganya Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Ketiga-tiga ini sangat signifikan, sangat berkait rapat dengan pembangunan umat Islam. Kalau kita nak lihat umat ini bangun, lihatlah bagaimana Nabi strategikan dalam membangunkan umatnya. Baginda mulakan dengan masjid. Sampai di Madinah Nabi bina masjid dulu. Sebab tidak akan barakah bumi Madinah kalau tidak dihiaskan dengan masjid. Biarpun masjid itu tiangnya daripada batang-batang tamar, bumbungnya daripada pelepah tamar, lantainya daripada anyaman pelepah tamar dan kulit-kulit binatang. Bila sujud melekat pasir dan batu.
di dahi, tetapi tetap Nabi bina, Nabi muliakan, Nabi mahu umat Islam faham masjid itu adalah tempat persinggahan yang paling awal dan juga tempat persinggahan yang paling akhir dalam kehidupan manusia. Dalam bina masjid, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Sebab apa? Sebab persaudaraan itu dapat membawa kita ke dalam masjid. Sebab itu masjid salah satu falsafah. Bila kita datang masjid, kita dapat kenal antara satu sama lain. Kita dapat sapa, kita dapat tegur antara satu sama lain, bertanya khabar. Barangkali yang di sebelah kanan saya ini orang yang baru saya tak pernah kenal. Ringankanlah mulut itu untuk bertanya khabar, bagi salam. Ini buat tak tahu. Siapa lah sebelah ni kan, tak pernah nampak kan. Buat tak tahu. Sampai ke sudah. Dengar duduk, dengar solat berjemaah, dengar kuliah, sampailah balik. Dia tak tahu siapa sebelah dia. Sedangkan kita disuruh hidup bersaudara. Tanyalah khabar, daripada mana? Apa khabar? Cik, apa khabar? Apa khabar? Bagi salam. Saya tengok bab ni orang Arab memang champion lah. Bab bagi salam. Paling tidak bagi salam. Saya duduk negara Arab 9 tahun. Arab ni suka bagi salam. Memang ciri ahli syurga suka bagi salam. Kalau kita nak tahu kita ni ahli syurga atau tidak, salah satu sifat yang kena ada, suka bagi salam kat orang. Bukan tunggu orang bagi salam kat kita. Ya, kena suka bagi salam. Suka bagi salam tu bukanlah duduk sepanjang sejam dekat masjid ni 50 kali bagi salam kat kawan sebelah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Itu tak sihat nama itu. Arab ni, saya tengok, saya bagi contoh. Katakan saya naik bas daripada universiti saya nak pergi Amman. Saya belajar dekat Universiti Ahlul Bait Mafraq, jauh ke Amman ni, dekat 70 km. Bila saya naik bas, setiap kali bas tu berhenti nak ambil penumpang, buka saja pintu bas tu, pakcik Badui atau pakcik Arab, makcik Arab nak naik, dia mesti bagi salam. Assalamualaikum. Satu bas jawab Waalaikumsalam. Nak turun bas pun dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lift nak pergi tingkat 10, kita baru naik dekat ground floor G, orang masuk, kita dah masuk dulu. Setiap kali orang masuk akan bagi salam, Assalamualaikum. Sampai kat tingkat 2 berhenti, nak ambil pula orang, Assalamualaikum. Orang masuk bagi salam, keluar bagi salam. Semaraklah bab bagi salam ni. Di Pak Haji daripada mula tadi parking kereta kat luar tu masuk sini berapa kali dah bagi salam. Tu salat tadi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kira. Di antara ciri ahli syurga suka bagi salam kat orang. So kita nampak kan, jadi kita mahu hidupkan suasana. Saya sebut ni supaya itu adalah laluan saya nak kenal orang. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei orang beriman, hei manusia, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan nas, hei manusia, kalian dijadikan daripada lelaki dan perempuan. Kemudian kamu juga dijadikan daripada berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kenal mengenal antara satu sama lain. Melalui kenal mengenal, kita boleh wujudkan suasana at-takaful, at-tadamun, at-ta'aruf. Kenal itu akan membawa kepada kasih sayang. Daripada kasih sayang tu akan ada sifat ambil tahu. Cuba kita bagi salam kawan ni, besok jumpa, lusa jumpa, kemudian tak jumpa, kita akan tertanya, mana pergi kawan saya ni? So dia akan mula bentuk semarakkan, atau dia akan mulakan bibit-bibit kasih sayang dalam hidup bersaudara. Itu salah satu falsafah kita datang ke masjid, untuk menyemarakkan lagi erti persaudaraan, persahabatan, supaya bila masuk kubur besok tak kaku nak menjawab. Malaikat akan tanya, siapa saudara engkau? Nak jawab macam mana? Ke masjid sebelah kita pun kita tak kenal. Orang Islam saudaraku. Itu belum cerita berjiran lagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, Nabi buat masjid dulu. Allah berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu.
Sesungguhnya masjid yang pertama sekali dibina atas dasar takwa adalah masjid itu selayaknya diimarahkan, kerana di dalam masjid itu ada kumpulan manusia yuhibbuna ayyatatahharu. Ada orang lelaki yang berkumpul untuk menyucikan hati mereka. Masjid tempat menyucikan hati. Ciri ahli syurga suka datang masjid untuk buat penyucian hati, tazkiyatun nafs. Dia kata rijalun fihi rijalun, dalam masjid itu ada orang-orang lelaki. Takut ada maklum bila dengar ayat ni dia kata orang lelaki, orang perempuan tak sebut kah? Tak sebut, yang sebut lelaki je. Habis maklum tak datang. Datanglah. Disebut lelaki mimba bitaghlib, nak suruh orang lelaki lebih ramai datang. Habis maklum nak datang masjid, siapa bawa? Pak Long bawa. Bila Pak Long datang, maklum automatiklah datang. Sebab itu nak suruh Pak Long datang. Sebab itu suruh orang lelaki datang. Kalau orang lelaki datang, bawa lah isteri sama datang. Cubalah. Kalau dia tinggal di rumah, dilayan drama, bawakan aja ke masjid. Jadi nampak kan? Bawa. Jadi sebab itu sebut rijalun yuhibbun ayyatatahharu. Dalam masjid itu berlaku proses penyucian hati. Penyucian hati. Apa aktiviti penyucian hati dalam masjid? Nah, kita duduk 1 jam untuk dengar kuliah atau ceramah perdana. Kuliah-kuliah maghrib yang jadualnya diatur oleh masjid. So kita datang masjid, kita dengar kuliah. Kuliah duduk kawal diri duduk dalam masjid ni, dengar kuliah ni adalah satu proses pengasuhan jiwa. Kemudian kita solat berjemaah di masjid. Bila imam baca, kita dengar. Sesudah solat kita kita berwirid, kemudian kita berdoa, kita bertasbih, bertahmid. Itu proses penyucian hati. Sebab itu masjid itu sendiri ada karamah dia. Ada kemuliaan yang akan memberi kesan kepada orang yang datang masjid. Tapi kalau kita tak faham, kita akan tak dapat merasakan kehebatan masjid tersebut. Takkan perasan. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, datang masjid untuk menyucikan diri, bukan datang masjid nak kutuk jawatankuasa. Datang masjid, ni jawatankuasa tak buat kerja lah ni. Ni datang masjid, cari salah kat masjid. Masjid bukan tempat cari salah. Masjid tempat menyucikan hati. Masjid tempat menyucikan hati. Kemudian dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah beritahu, innama. Siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan faham. Innama itu dinamakan sebagai adatul hasr. Maksudnya Allah nak beritahu sesungguhnya, sebenar-benarnya Allah keluarkan sekumpulan manusia yang tak pandai mengimarakan masjid dengan sekumpulan manusia yang mengimarakan masjid. Sesungguhnya, hanya senya kumpulan yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah semata-mata. Sebab datang masjid itu menyedarkan dia bahawa dia ada Tuhan. Tuhan yang disembah itu walaupun tak nampak, dia yakin Allah nampak dia. Bila ada 4 ciri ini melalui ayat tersebut, maka Allah Ta'ala janji fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka tergolonglah mereka itu daripada golongan orang yang dapat hidayah. Dapat hidayah. Datang masjid kerana iman. Datang masjid kerana solat. Datang masjid kerana zakat. Sebab dulu zakat, proses zakat semua berlaku di masjid. Zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i, zaman para sahabat tabi'in, zakat orang yang bayar ke masjid. Sebab masjidlah menjadi baitul mal, masjid menjadi zakat, pusat zakat. Jadi Allah Ta'ala kata mereka beriman kepada Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Dia tak boleh, solat mesti seiring dengan zakat. Kalau ada solat, ada zakat. Sebab solat itu adalah zakat badan.
Harta itu adalah zakat harta. Saya tunduk pada Allah, saya sujud pada Allah, saya berdiri, itu semua zakat badan saya. Zakat badan saya. Satu hari bila kita macam ni. Kalau zakat ni tuan-tuan, zakat ni daripada pendapatan kita bayar zakat. So badan kita pun ada zakat, iaitu patuh kepada Allah. So kalau yang ini semua ada, iman kepada Allah, solat kepada Allah, zakat kepada Allah, tidak takut melainkan kepada Allah, Allah janji mereka dapat hidayah. Hidayah yang kita duk baca, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sampaikan saya kepada Allah. Jalan yang sampaikan saya kepada matlamat hidup. Itu yang disebut oleh Ibnu Ashur dalam tafsir dia. Jadi bila saya gabungkan ayat solat di masjid, ayat mengimarakan masjid dengan surah Al-Fatihah, saya akan dapat satu natijah bahawa saya hendaklah menjadi seorang yang dekat diri dengan masjid. Dekat diri dengan masjid dan merindui masjid. Tadi kita pun dengar YB dalam ucapan ada sebut sepotong hadis. Hadis ni hadis sahih. Bila Nabi SAW beritahu kepada kita, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala janji akan beri naungan pada hari mana tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan. Pak Long, masa yang dinamakan kedudukan kita, masa kita berada kat padang mahsyar, matahari sejengkal aja di atas kepala. Mendidih, menggelegak, kita akan cari tempat nak berteduh. Dalam suasana sekarang panas pun kita nak cari tempat berteduh. Ini pula padang mahsyar. Jadi Allah sediakan tempat berteduh. Tapi tempat berteduh itu hanya dikhususkan kepada 7 golongan. Tak semua boleh, tak boleh ramai-ramai pergi. Di 7 golongan aja boleh pergi. Salah satu golongan yang Nabi SAW sebut, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati dia berpaut pada masjid. Hati berpaut pada masjid, merindui masjid. Golongan yang rindu pada masjid dapat syurga. Dia bukan sekadar rindu yang membawa dia kepada masjid. Baik, dikaitkan masjid dengan hati, betul. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu, lelaki yang hatinya. Hati. Kadang-kadang kita tengok orang yang duduk jauh daripada masjid datang masjid. Orang yang duduk sebelah masjid datang masjid. Ada kan? Laju jawab, bukan sini, tompek lain. Kat Madagaskar nama tompek tu. Rumah Hezbollah masjid tak datang. Yang duduk jauh nun 2 kilometer datang. Jadi soalannya, masjid itu yang jauh daripada hati atau hati yang jauh dari masjid? Faham tak? Kalau orang itu kalau masjid itu jauh daripada hati seseorang, biarpun tangga rumah dia sambung dengan tangga masjid, tak datang. Sebab yang jauh itu hati dia daripada masjid, bukan masjid. Betul tak? Tapi kalau seseorang hati dia berpaut pada masjid, 5 kilometer pun dia datang. Sebab hati dia dengan masjid. Yang dekat itu hati dia dengan masjid. Macam mana saya nak bawa hati saya kepada masjid ni? Macam mana saya nak bawa? Ciri orang beriman. Ini Nabi sebut ciri orang beriman. Kemudian ciri beriman inilah yang membawa seseorang kepada dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua baca surah Al-Fatihah dalam solat. Sehari 17 rakaat, 17 kali kita baca. Kalau disambung pula dengan solat-solat sunat, kita baca juga surah Al-Fatihah ini. Dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul kan? Kita baca dari awal, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada awal, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang aku sembah, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon perlindungan. 3 ayat, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama bincang, alhamdulillah itu adalah statement pengukuhan tiada Tuhan yang menguasai alam semesta melainkan Allah. Itu adalah statement. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, adalah satu statement pemberitahuan yang begitu kukuh. Maliki yaumiddin, Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Semua 3 ayat itu cerita mengenai kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Allah adalah Tuhan yang menguasai. Itu cerita 3 ayat tu. Tak ada lagi perbuatan, tak ada lagi suruhan. Iyyaka na'budu, baru sampai. Suruh kita buat. Apa dia? Hendaklah kalian menyembah Allah semata-mata. Iyyaka na'budu. Bila saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau sajalah yang aku sembah ya Allah. Hanya Engkau sajalah yang kami sembah, kami. Iyyaka na'budu, na'budu. Hanya Engkau sajalah yang kami sembah ya Allah. Dan hanya kepada Engkau sajalah kami mohon perlindungan ya Allah. Perhatikan tak? Dia ada kami. Kami, na'budu. Na'budu, hanya sahaja Engkau yang kami sembah ya Allah. Kami. Perasan tak ada kami kat situ? Halo? Ada perasan kah? Tak ada? Ada? Kami. Hanya sahaja kami sembah Engkau ya Allah. Kami. Soalannya kenapa kami? Kenapa kami? Ulama bincang, kami ini ada beberapa situasi. Situasi yang paling mustahak kita kena faham, bila solat itu, solat hendaklah berjemaah, barulah maksud kami itu capai. Betul tak? Halo Pak Long. Bila solat seseorang, kami ke seorang? Aku. Kalau saya solat seorang, saya solat seorang, hanya Engkau saja yang aku sembah. Tapi ayat ini bunyi, hanya Engkau saja yang kami sembah. Hanya Engkau saja yang kami sembah. So ulama bincang, kami itu membawa maksud berjemaah. Tidak sempurnalah solat saya kalau tidak berjemaah, kerana ayat itu menyuruh saya solat berjemaah. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk kita terus datang solat berjemaah di masjid dan mengimarakan masjid. Ajak anak, isteri dan juga ahli keluarga kita datang sama-sama solat di masjid. Saya dah maklumkan kepada Kadi, saya dah maklumkan kepada yang berhormat, saya mohon berhenti setakat ini sebab saya ada emergency. Isteri saya ada dekat hospital, so ada emergency, saya kena balik sekarang. So terima kasih banyak. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa semua.